Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kerajaan Persekutuan meluluskan peruntukan sebanyak RM3 juta kepada pihak Universiti Malaysia Sabah UMS di Kota Kinabalu Sabah bagi membantu menyelesaikan masalah bekalan air di universiti berkenaan. Ketika mengumumkan perkara tersebut pada Majlis Temu Anwar at UMS Kota Kinabalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, meskipun negara berdepan dengan keberhutangan negara sebanyak RM1.5 triliun, namun beliau tidak mahu mahasiswa UMS menghadapi kesukaran menjalani kehidupan ketika menimba ilmu. Kementerian Pendidikan KPM bersama Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP telah memulakan usaha secara proaktif dalam menangani isu graduan lepasan ijazah sarjana muda pendidikan ISMP yang belum mempunyai penempatan di sekolah. Sehubungan itu, jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, perkara itu yang turut mengambil pandangan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP diharap akan dapat diselesaikan pada tahun ini secara berperingkat. Beliau memberitahu demikian bagi mengulas kenyataan oleh NUTP baru-baru ini bahawa kecenderungan universiti awam dan swasta dalam melahirkan siswaza perguruan tanpa unjuran keperluan KPM boleh menyumbang kepada isu pengangguran dalam kalangan graduan bidang tersebut. Akhir sekali, Pusat Aspirasi Anak Perak dengan kerjasama Kerajaan Negeri menyediakan program latihan mahir kerja bagi pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM mendapatkan tempat di industri. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Sumber Manusia, Kesihatan, Hal Ehwal Masyarakat India dan Integrasi Perak, A. Sivanesan, program itu adalah bagi memperkasakan lagi pendidikan dan latihan teknikal vocational TVET kepada anak negeri Perak di negeri terbabit. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 km bergantung kepada keadaan topografi setempat dan terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat untuk bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Kapsul Masa. Pada tanggal 8 April dalam tahun 2013, Majlis Penyerahan Projek Hotel Wakaf Masjid Zainal Abidin Kuala Terengganu telah disempurnakan oleh Datuk Hajah Hasnah binti Haji Saleh, Timbalan Ketua Setiausaha Jabatan Perdana Menteri di Kuala Terengganu. Kerajaan Persekutuan menerusi Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji atau Jauhar, Jabatan Perdana Menteri berjaya membangunkan hotel wakaf yang terbesar di Bandar Kuala Terengganu dan terletak di tengah-tengah bandar berhampiran stesen bas Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. Hotel yang dibina dengan kos sebanyak RM41 juta ini merupakan hotel yang keempat disiapkan oleh pihak Jauhar
melalui Jabatan Kerjaya JKR. Hotel setinggi 7 tingkat ini menyediakan sebanyak 180 bilik dan direka bercirikan Islam serta dilengkapi kemudahan kolam renang untuk kanak-kanak dan dewasa yang mengasingkan lelaki dan perempuan. Pada majlis tersebut, Datuk Haji Anan bin Si Muhammad, Ketua Pengarah Jauhar, menerima dokumen penyerahan projek dan replika kunci hotel daripada pihak JKR yang diwakili oleh Datuk Arkitek Profesor Dr. Ami Hamzah bin Muhammad Yunus, Pengarah Kanan Cawangan Kerja Bangunan Am. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Syukur kita kembali buka tirai untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Edisi hari ini, hari yang baru juga bulan yang baru. Hari Khamis 1 Jun 2023 bersamaan 12 Zulqaidah 1444 Hijriah. Moga baik-baik lagi untuk apa sahaja rutin harian kita dan semoga perjalanan kita juga terus dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maupun nak buat kerja ataupun kita dalam menyusun aturkan setiap urusan kita, semoga ianya akan dapat diletakkan di tempat yang betul, yang sebaik-baiknya insya-Allah, dan kita seimbangkan juga keadaan kehidupan kita ini. Okey, dan saya akan bersama selama 3 jam untuk pertemuan kita. Jadi sama-sama boleh sama dengarkan, sebab hari ini masih lagi saya akan bersiaran langsung di mini studio Radio IKIM bersama berlangsungnya Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2023. Okey, dan sama-sama juga kita nak bawakan
pertemuan ini dengan bersama rancangan kita di setiap hari Khamis pagi, iaitu rancangan Tahsinul Ibadah bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram, dan anda boleh tonton di YouTube juga di Facebook IKIM. Okey, dan terima kasih tim Orang Pagi yang dah pun temankan anda. Saya ambil alih konti sehingga jam 1 tengah hari nanti. Kita berhibur seketika bersama dengan lagu dendangan dari Rabitah dan juga Dr. Fitri Haris, lagunya Dalil Cinta. Kekal di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Hadapan diriku di hari kemudian, apa kabar dirimu? Tertanyaku bagaimana? Apakah kau berduka hadapi hari itu? Masihkah ia dahulu? Duka sama pernah dirasa saat kau berjaya mengharungi, walaupun ribuan luka tergiris. Setelah perjuangan itu kau masih berdiri hinggalah ke saat ini. Yakin padaku, ini dalil cinta Tuhan kepadamu, kerana luar biasa amat taubatku. Lihatlah bagaimana caranya ini agar kau belajar cinta ingat. Biar tidak terkira rumutan batinmu itu, namun masih tidak terkira belas kasihnya untukmu. Karena mudah menuding jari pada yang lain, agar kau keluar dari bebanan itu. Dan sekali lagi beban itu tak beralih hingga menghantuimu lagi. Syahid padaku, kau kan lelah mengejar sangkaan manusia, tak tergapai hasrat setiap mereka. Tapi selangkah kau mengejar cintanya, 1000 langkah kau kan didekatinya. Tak salah mengenang kisah silam saat jatuh bagumu dulu kadang atur. Takdirnya sukar dibaca hingga wujud dirimu jua dalil cintanya. Yakin padaku, ini dalil cinta Tuhan kepadamu, kerana luar biasa amat taubatku. Lihatlah
perbaikilah ibadah kita dengan mempelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian Kitab Matan Al-Zubat serta kupasan ilmu fiqah meliputi soal jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pesta Buku Antarabangsa terbesar di Malaysia kembali lagi. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur akan menemui anda bermula dari 26 Mei hingga 4 Jun 2023 di WTC Kuala Lumpur. Dengan reruai pameran melebihi 800 buah meliputi pempamer dalam dan luar negara serta pelbagai keterujaan menarik menanti anda dari 10 pagi hingga 10 malam. Khas untuk anda pencinta buku. Jangan lepaskan peluang ini. Maklumat lanjut, layari www.klibf.my dan di Facebook klibf.my. Tanda pagar Malaysia Membaca. Ukirkan senyuman di wajah mereka sebagai tanda ingatan dan rasa cinta kita. Jadikan Aidil-Adha kali ini Aidil-Adha yang paling bermakna buat saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Ayo bersama kita tunaikan ibadah korban kita melalui kempen ibadah korban di Bumi Anbiya Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Syukur saya Syafiq. Teruskan untuk bawa lagi pertemuan aspirasi 10.1. Edisi hari ini kita bersiaran langsung di mini studio Radio IKIM bersempena berlangsungnya Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2023, dan menerusi di sini kita nak sama-sama untuk bawakan rancangan Tahsinul Ibadah. Sambil-sambil kita menelaah buku-buku kat sini, sambil-sambil kita nak bersiaran langsung di sini. Jadi kepada para pendengar yang hadir di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, boleh sama-sama datang ke Reruai IKIM di nombor L85. Boleh sama-sama dapatkan buku-buku IKIM dengan diskaun menarik, dan juga boleh tengok sendiri kita bawakan rancangan secara langsung yang kita bawakan di sini. Okay? Dan untuk itu, menerusi rancangan Tahsinul Ibadah, kita nak sama-sama dengarkan lagi perkongsian oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Kita bawakan Ustaz berada di konti kita di sini, nak mengalu-alukan kehadiran Ustaz dengan kalimah Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Syukur Ustaz. Terima kasih Ustaz sudi hadir sampai juga ke Reruai IKIM dan juga mini studio Radio IKIM Ustaz hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz sudi sama-sama sampai, dan paling penting kita nak sama-sama untuk bincang-bincangkan dengan tajuk ataupun dengan soalan-soalan pandangan dari sahabat pendengar kita yang boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti. Hantarkan sekarang soalan anda, sebab hari ini kita nak buat soal jawab tentang ibadah. Hantarkan ke talian WhatsApp konti kita 01129004004004, sebab di sini pun kita boleh akses talian WhatsApp kita untuk dapatkan soalan-soalan anda. Tapi di awal ni Ustaz, kita nak mulakan sedikit mukadimah Ustaz dengan tajuk kita, perbincangan kita untuk persediaan hati kita Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Terima kasih Syafiq yang bersama-sama dengan kita di samping memeriahkan program Tahsinul Ibadah, kita juga meraihkan apa yang disebut sebagai Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur kali ke-40. Alhamdulillah,
daripada hari ini sehingga hari Ahad. Itulah waktu yang masih berbaki bagi mereka yang mahu mengunjungi pesta ini. Datanglah daripada seluruh negara untuk meraihkan. Bila disebut pesta ni, dia ada unsur meraihkan, berseronok, kemeriahan. Di samping kita menghadiri pesta-pesta yang lain, maka ini adalah pesta yang terbaik untuk kita menghadirinya, kerana ia adalah merupakan yang boleh kita sebutkan sebagai pesta ilmu. Pesta ilmu. Di sinilah tempat yang didambakan oleh ulak-ulak buku, pencinta-pencinta ilmu. Kerana dinyatakan bahawasanya al-ilmu saydun wa qayyiduhu bil kitabah. Ilmu itu adalah binatang buruan. Ikatlah dia dengan menulis. Ilmu yang tersimpan di dalam dada seseorang akan habis, akan pergi bersama dengan jasad orang tersebut sekiranya dia meninggal dunia. Oleh kerana itu dinyatakan kematian seorang alim, kematian seorang ulama, kematian seorang ilmuwan adalah merupakan suatu kesumbingan. Suatu kesimpungan kepada alam. Alam terjejas dengan matinya seorang ilmuwan. Kerana bukan sahaja dia meninggal dunia, jasadnya ditanam bersama dengannya ilmu-ilmunya. Maka bagaimanakah ilmu itu dapat terus diabadikan, dapat terus dilestarikan dengan tulisan-tulisan. Oleh kerana itu ada ulama, bahkan ramai ulama yang telah meninggal 1000 tahun lepas, tetapi tulisan-tulisan mereka, buku-buku mereka, kitab-kitab mereka terus segar dipelajari sehinggalah hari ini. Dan ada kenyataan yang menyatakan membeli buku itu mewariskan kekayaan. Syara'ul kutub yurisul ghina. Membeli buku itu, membeli kitab-kitab itu menghasilkan kekayaan. Maka oleh kerana itu, kalau seorang itu dia berfikir seperti ini, apa yang saya akan buat dengan buku yang saya akan beli, sebab buku tahun lepas pun tak baca lagi. Buku tahun lepas pun kita tak baca lagi. Kita niat dengan membeli buku ini adalah untuk dia menjadi harta warisan yang kita akan wariskan kepada anak cucu kita. Bukan sahaja mewariskan ladang, mewariskan duit, tetapi mewariskan buku-buku ilmu yang bernilai, yang sebenarnya itulah harga nilai seseorang itu dengan ilmu yang ada pada dirinya. Ataupun buku-buku itu kita beli dan kita hadiahkan kepada orang yang menggunakannya. Setengah manusia mungkin tersekat kunjungannya ke pesta buku kerana dia melihat tidak ada apa-apa kaitan pesta buku itu dengan dirinya. Tidak ada buku yang berkaitan dengan lapangan dia. Dia bukan mengkaji bidang itu, dia bukan pensyarah bidang ini. Dia mungkin orang yang bekerja biasa, maka tak ada kaitan. Paling kurang kita bagi idea supaya kita dapat juga membelanjakan harta kita untuk membeli buku dan kita hadiahkan atau kita wakafkan. Dan IKIM pun ada menganjurkan wakaf-wakaf buku kepada sesiapa yang berminat, beli buku tersebut dan boleh wakafkan kepada institusi, ataupun kita boleh berikan, hadiahkan kepada ustaz yang kita sayang, profesor yang kita sayang, ilmuwan yang kita sayang. Maka itu adalah dipanggil mempelbagaikan sumber pahala. Mempelbagaikan sumber pahala. Jadi kalau ilmuwan itu dia baca, dia buat kajian daripada buku yang kita hadiahkan, kitab yang kita hadiahkan, dia mengajar pula anak murid dia pula ramai, maka kita boleh bayangkan berapa banyak pahala yang kita akan perolehi. Maka ayo, ada 4 hari lagi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita untuk mempelbagaikan kebaikan sebelum kita menutup mata. Amin, amin, insyaAllah. Itu dia Ustaz. Kalau kita lihat apa yang ditulis sebenarnya itu berkaitan dengan mata pena, Ustaz, lebih tajam, lebih ingat, lebih disemat dalam hati kita. Jadi jomlah sama-sama kita dapatkan buku-buku dan juga bahan-bahan ilmiah ini supaya dapat terus jadikan sebagai panduan, bimbingan kepada kita semua, insyaAllah. Tambah-tambah
insyaAllah berkaitan dengan buku-buku agama yang dapat kita terapkan dalam pembacaan kita ini. Baik, terima kasih juga Ustaz. Kalau lihat di dalam ruangan komen kita Ustaz, ramai yang dah pun titipkan ucapan like, share di situ. Terima kasih Puan Sarifah Kasim, Puan Siti Zanirah dekat sini juga, dan Zaliha Syafi'i. Ramai lagi yang sudi berikan komen-komen kat situ. Kalau ada soalan, letakkan saja di situ. InsyaAllah kita akan bawakan soalan-soalan anda menerusi perbincangan kita dalam rancangan Tasmil Ibadah. Baik Ustaz, jom kita nak buka soalan yang kita dapat di talian WhatsApp konti 0112900404. Sahabat kita Zam Termeluh bertanya, Ustaz, jika kita masbuk dan baru selesai solat, bagaimana kita nak berwirid? Sama ada dari mula dengan istighfar atau kita ikut wirid imam masa itu? Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Berzikir dan berdoa selepas daripada sembahyang boleh dilakukan secara berjemaah ataupun dilakukan secara bersendirian. Adat di tempat kita melakukan wirid dan doa secara berjemaah ini adalah atas tujuan pertama ta'lim, untuk mendidik, untuk mengajar masyarakat awam. Apatah lagi kita ni orang ajam, bukan orang Arab. Yang mengerjakan solat di belakang itu majoritinya adalah orang awam yang perlu dididik. Maka atas tujuan itu para ulama kita, para salaf kita, para tok guru kita telah menghidupkan amalan berzikir secara berjemaah selepas sembahyang. Atas tujuan apa? Atas tujuan ta'lim, mengajar, mendidik. Yang kedua tujuannya adalah tansyid. Tansyid untuk memberi semangat. Ada sebahagian orang bila tidak ada zikir secara berjemaah, dia jadi lesu, dia jadi tidak bersemangat. Tetapi bila ada yang berzikir secara berjemaah, maka dia terdorong untuk mengikut bersama-sama dengan mereka. Daripada kenyataan yang saya sebutkan tadi, maka apabila satu orang dia selesai daripada sembahyang, dia berzikirlah dengan zikir yang disunatkan dibaca lepas sembahyang. Tidak semestinya dia ikut urutan imam sekarang. Apa yang disunatkan bila kita selesai daripada sembahyang, pertama sekali kita istighfar. Kita ucapkan astaghfirullah, 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 itu yang ringkas. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, seperti yang warid di dalam hadis. Maka tidak semestinya berzikir itu beriringan dengan imam. Namun kenapa saya sebutkan di awal tadi tentang objektif daripada menghidupkan amalan zikir secara berjemaah, supaya tidak timbul kekeliruan. Kerana ada yang menganggapnya bid'ah secara total, tidak ada kaitan langsung dengan agama, maka perkara itu tidak tepat, perkara itu tidak betul. Dan paling pertengahannya, pandangannya adalah terpulang kepada makmum untuk mengerjakan beriringan dengan imam ataupun menghabiskan zikir itu dengan dirinya sendiri. Okey, alhamdulillah. Baik Ustaz, kita nak teruskan lagi dengan soalan yang berikutnya yang kita dapat di Facebook Ikim. Okey, ada sahabat kita bertanya dari Salbiyah Arifin. Itu nama Facebook beliau. Beliau bertanya, Ustaz, apa hukum membeli atau menjual duit lama? Duit semasa pula ada kecacatan. Mungkin itu kita kena perhatikan sedikit kat situ kalau ada duit semasa tu. Tapi yang asasnya hukum jual beli duit lama, Ustaz. Dalam bahasa Arab, duit kertas disebut sebagai al-awraqun naqdiyah, ataupun kita panggil wang fiat, ataupun kita panggil bank note. Jadi ini semua adalah mata wang baharu yang mungkin hanya wujud di alam dunia ini dalam lingkungan 200 tahun. Sebelum itu, manusia berurusan dalam perniagaan mereka menggunakan emas dan perak yang ia merupakan ta'amul, pengamalan secara global. Sekarang ini wang kertas.
yang ada dolar, ada ringgit, pelbagai. Persoalannya, adakah boleh seseorang itu dia menjual duit lama? Adakah boleh seorang itu menjual duit lama? Sudah tentulah maksud dia menjual duit lama itu untuk menghasilkan keuntungan. Duit lama itu RM1 saja, not RM1. Tetapi dia menjualnya mungkin harga RM1,000 kerana ada keunikan pada nombor sirinya, ada keunikan pada ukiran mungkin, ataupun jenis cetakan yang sudah tidak dikeluarkan lagi. Secara ringkasnya jawapannya adalah sekiranya wang tersebut masih lagi terpakai. Wang tersebut masih lagi terpakai. Daripada segi legalnya, ia masih boleh diurus niaga menggunakannya. Belum dibatalkan penggunaannya oleh bank negara kalau dalam konteks Malaysia. Maka tidak boleh menjualnya dengan nilai yang berbeza. Tak boleh. Kerana ia akan termasuk di bawah hukum yang disebut sebagai ribawi, riba. RM20 ditukar dengan RM1,000. Itu dah disebut sebagai tafadul. Ada lebihan ada lebihan di situ. Maka ia termasuk dalam ribawi. Menurut majoriti ulama contemporary. Majoriti. Bila saya sebut majoriti, maksudnya ada ulama yang berpendapat sebaliknya. Tetapi kalau wang tersebut sudah tidak digunakan lagi, sudah dibatalkan penggunaannya. Kita ada not RM20 warna kelabu, warna coklat. Kita ada shilling RM1 yang tembaga tu, dan pelbagai lagi yang sudah tidak digunakan, sudah tidak valid daripada segi legalnya. Maka ia boleh ditukar. Ia boleh ditukar dengan nilai yang lebih besar. Itu kaedahnya. Atau ada satu lagi solusi yang lain, note yang masih terpakai itu tapi ada keunikan pada nombor sirinya, boleh dijual dengan currency yang lain. Contohnya kita tukar RM2 itu dengan jual tapi dengan dolar misalnya. Dengan dolar, tukar dengan euro, maka di situ tidak akan berlaku ribawi. Kenapa tidak berlaku ribawi? Kalau kita mempelajari baik sarf, yang perlu sama banyak yang disebut sebagai tamasul adalah apabila ia datang daripada jenis yang sama. So ringgit dan ringgit adalah jenis yang sama, ringgit dan dolar adalah jenis yang berbeza. Maka boleh ditukar secara tafadul, secara lebih banyak. Walaupun harga currency semasa RM1 mewakili $1 mewakili 4.6 ringgit, namun tetap boleh dijual lebih mahal daripada 4.6 ringgit. Wallahu a'lam. Ustaz, satu soalan Ustaz sebelum kita berehat. Ada sahabat kita yang tanyakan di WhatsApp juga di talian 011290040004. Ustaz, apakah hukum membeli mystery box? Ustaz, ada yang tanya tu. Macam mana Ustaz? Silakan. Mystery box. Ya, misteri. Bila sebut perkataan misteri ni, dia ada dua keadaan. Satu unik, misteri. Satu lagi menakutkan. Tak tahu apa dalam tu. Misteri box ni termasuk dalam unik ke ataupun menakutkan? Salah satu daripada syarat jual beli ni, adalah tahu. Dan saya fikir semua orang boleh faham kenapa digariskan dalam bab jual beli ini mesti tahu barang apa yang kita akan beli. Setiap rukun yang diletakkan dalam bab jual beli ni, antara maksud dia adalah untuk mengelakkan perbalahan, untuk mengelakkan penyesalan. Justru disebut dengan jelas salah satu daripada syarat jual beli itu adalah ar-ru'yah. Ar-ru'yah itu maksudnya tengok. Dalam isu mystery box ni dia ada dua masalah. Apa pun tak lepas.
Maksudnya dalam musibah tu ada apa? Dia ada satu keadaan, kita beli satu benda, kita tahu kita beli apa. Cuma kita tak pernah tengok benda tu. Contoh kita beli motor, disebutkan ciri-cirinya, tapi kita tak pernah tengok. Itu pun ada masalah dari segi akad jual beli. Sebab tak nampak. Tak nampak, kita perlu tengok bentuk dia, warna ke apa ke. Dan mungkin bila barang itu sampai di depan mata kita, tidak berkenan di hati, maka ada point untuk orang tu balah pula dengan penjual. Ya. Tetapi kalau dia dah tengok, dia sudah dipertunjukkan, dia telah diperlihatkan, dia beli, tidak ada hak untuk dia mengadu tidak puas hati. Kerana dia telah melihatnya. Itu tujuan tengok, qat'un niza', untuk tutup mulut pembeli daripada komen pula ataupun menyatakan ketidakpuashatinya terhadap barang yang dia beli sedangkan dia dah tengok. Kita dah tunjukkan, memberi leluasa kepada dia untuk dia tengok sebuah-buahnya. Inilah barang yang saya nak jual, harganya begini. Jadi sangat jelas mystery box ini dia termasuk dalam yang disebut sebagai bai'ul gharar, jual beli yang mempunyai unsur ketidakkepastian. Dalam kitab didefinisikan gharar itu sebagai man tawat sa'anhu aqibatuhu, sesuatu yang tak diketahui dia punya pengakhirannya. Bentuknya macam mana, barangnya macam mana, berapa nilai dia, memang banyak masalah yang ada pada mystery box. Maka elakkan dan elakkan. 3 kali saya sebut. Okey, Ustaz, masya-Allah faham Ustaz, supaya kita dapat bimbingan dan cara kaedahnya bagaimana untuk nak hadapi situasi tersebut. Okey, Ustaz, kita nak berehat seketika Ustaz. Selepas ni kita nak teruskan lagi untuk dapatkan soalan-soalan antaranya di Facebook, di YouTube Ustaz. Ni soalan kita dari Ahmad. Itu nama akaun beliau. Beliau bertanya, Ustaz, adakah memakai songkok topi putih imamah sewaktu solat itu mendapat pahala sunnah? Nanti Ustaz akan berikan pandangan di situ. Okey, kita nak berehat seketika. Buat anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM. Kita akan kembali selepas ini hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. musik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mereka punya visi dalam pelbagai sisi. Galilah emas dalam diri melalui darah 3 Nabi. Mereka berpersonaliti penuh potensi. Und ja, ich danke euch alle für IKIM. Mereka kompetitif dan berpendirian tinggi. Pegangan adalah tanya agama. Mereka ada kelebihan dan maju apa yang saya boleh bagi balik? Maksudnya takkan saya nak belajar bahasa Korea untuk faham drama saja. Mereka
mereka punya suara penuh semangat wajar. Selagi mana ada semangat untuk belajar, teruskan. Suara anak muda, pelapis bangsa, penentu hala tuju negara. Dalam Khabar Orang Muda diekspresi bersama Nur Hayati Paradi setiap Rabu 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah kembali bersama saya. Pertemuan untuk aspirasi 10.1. Kita berada di rancangan Tahsinul Ibadah bersama-sama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lufi Muharam. Jom tonton sekarang di YouTube juga di Facebook IKIM. Kita boleh berinteraksi, like, komen, share dalam media sosial kita ini. Dan boleh hantarkan soalan pertanyaan, letakkan sahaja di ruangan komen di Facebook juga di YouTube itu. Dan boleh hantarkan juga kita lewat WhatsApp konti kita. Nombornya 0112900404. Banyak juga soalan ni yang kita dapat. Sekejap lagi kita akan jawab satu persatu insyaAllah. Okey. Dan kita teruskan dengan soalan yang kita bacakan sebelum berehat tadi dari Ahmad. Itu nama Facebook, nama YouTube beliau. Okey. Ustaz, adakah memakai songkok topi putih imamah sewaktu solat itu mendapat pahala sunnah? Ustaz, silakan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu mengambil perhiasan kamu ketika setiap kali berada di tempat sujud. Maksudnya setiap kali sembahyang. Ya. Ayat Al-Quran ini menjadi dalil kewajipan menutup aurat di dalam sembahyang. Pakaian yang kita kenakan di atas tubuh kita ini disifatkan sebagai zinah, perhiasan. Apabila kita dikurniakan pakaian, maka kita membaca doa, Alhamdulillahilladzi kasani hadha wa razaqani minhu min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang pakaikan aku pakaian ini dan merezekikan aku dengannya tanpa ada kemampuan dan kekuatan dari pihak diri aku sendiri. Dan disunatkan untuk kita berterampilan elok, berpenampilan elok ketika sembahyang. Kerana kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bicara hanya sekadar sah ataupun tidak sah, maka sembahyang pakai buksa saja sah dengan syarat menutup lutut dan menutup pusat di atas daripada pusat supaya ia tidak terdedah. Tetapi bicara kita ini bukan dari hanya sekadar sah ataupun tidak sah, tetapi dari segi kesempurnaan. Maka dinyatakan oleh ulama disunatkan bagi orang yang sembahyang itu memperelokkan pakaiannya. Memperelokkan pakaiannya. Dan antara aksesori tambahan untuk memperelokkan diri seseorang itu adalah dengan dia memakai kopiah, dengan dia memakai serban. Khususnya kalau dia daripada kalangan orang yang mana adat dan urufnya adalah memakai serban. Sekiranya tidak, maka ia tidak digalakkan untuk berbuat demikian. Dan apatah lagi Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan salat dalam keadaan tidak menutup kepalanya, melainkan dalam sebahagian keadaan. Pernah 2-3 kali, tetapi keadaan umumnya Rasulullah SAW adalah dengan menutup kepala baginda SAW. Maka sudah pasti jawapannya ia disunatkan. Dan ada yang menyebut tentang hadis kelebihan memakai serban ketika sembahyang itu yang menyamai sembahyang itu dengan 70 kali sembahyang. Namun banyak ulama telah melemahkan hadis ini, bahkan memaudhu'kannya. Ustaz, alhamdulillah jelas di situ. Dan teruskan lagi untuk soalan di WhatsApp kita. Ustaz, menjelang hari raya korban ni Ustaz, bolehkah kita akad jual beli harga binatang bersama-sama dengan harga sembelihan dan penyelenggaraan binatang, atau hanya harga binatang sahaja Ustaz? Bagaimana?
pihak masjid ketika melakukan akad dengan peserta, secara umumnya akad yang berlaku itu adalah akad wakalah, bukan akad jual beli. Apa maksudnya? Bukan masjid yang jual lembu itu kepada peserta. Masjid menjadi wakil peserta untuk mendapatkan lembu, untuk mendapatkan binatang korban. Itu yang saya faham daripada akad-akad yang berlaku di seluruh negara. Bukan masjid yang menjual lembu, tetapi menjadi wakil. Bila kita sebut menjadi wakil, maka maknanya wakil itu tidak boleh mengambil keuntungan daripada harga lembu, sebab dia bukan jual lembu kepada peserta. Dia tidak boleh mengambil keuntungan atas harga lembu, kerana lembu itu bukan dia punya. Itu satu perkara yang perlu faham. Dan yang kedua, AJK ataupun masjid menjadi wakil. Boleh sahaja wakil itu mengambil upah ataupun tidak mengambil upah. Tidak ada masalah sebenarnya kalau pihak masjid ingin mengambil upah, kerana kerja-kerja yang dibuat itu memang kerja-kerja yang layak mendapat upah. Kerana kerja itu melibatkan perbelanjaan pergi, mungkin kadang pergi ke kandang itu tempat yang jauh, ada masa yang diperuntukkan, ada tenaga yang telah dilaburkan, maka boleh sahaja untuk mengenakan upah penyelenggaraan total. Maka yang terbaiknya adalah disebut secara berasingan. Disebut secara apa? Berasingan. Harga lembu begini, iaitu satu bahagian adalah 700 plus upah penyelenggaraan RM50 ke RM100 ke, maka hukumnya adalah harus. Tetapi kalau kita tidak menyatakan, jadi kalau kita tidak menyatakan bahawasanya di situ dalam RM700 itu ada dikeluarkan juga untuk upah penyelenggaraan, maka ia menjadi tidak terlalu mulus. Tidak terlalu mulus. Saya tak sebut tak telus, tidak terlalu mulus. Maka bagus untuk dinyatakan upah penyelenggaraan. Ataupun daripada pihak peserta, mereka bersikap tasamuh. Tasamuh ni maksudnya toleran. Mereka bagi 700 dan yang baki daripada harga binatang itu bolehlah guna untuk apa-apa urusan untuk pengurusan, sama ada daripada segi pembelian ataupun ketika penyembelihan itu sendiri. Baik Ustaz, soalan berikutnya, Ustaz, kalau lelaki yang rambutnya panjang bersolat sewaktu sujud, rambutnya menutup sebahagian dahinya, adakah sah solatnya? Nabi SAW telah menyuruh orang yang salat itu untuk makin jabhah. Makin jabhah ini maksudnya kamu tetapkan dahimu di lantai. Dalam 7 anggota sujud, dahi adalah anggota utama bagi sujud. Anggota paling utama. Sehingga tidak ada khilaf di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, kalau satu orang yang sehat dia sujud tak letak dahi dia, maka sebenarnya dia tak sah. Ada pendapat yang menyatakan kalau tak letak tangan sah, tak letak kaki sah. Tapi untuk dahi tidak ada pandangan yang mengatakan orang yang sehat dia mampu sujud normal, dia tidak meletakkan dahinya, maka sebenarnya dia sah. Itu yang pertama. Daripada 7 anggota sujud, kesemua anggota boleh ditutup, tetapi tidak dahi. Dahi tidak boleh ditutup. Apa maksud dahi tidak boleh ditutup? Paling kurang ada sebahagian dahi yang sentuh tempat sujud. Bukan semua, sebahagian. So dahi lebar. Kalau rambut itu tutup separuh dahi, separuh lagi tidak tertutup, maka sembahyang sah. Adapun sekiranya rambut itu menutupi semua yang dipanggil dahi, maka sebenarnya tidak sah. Habis semua tutup Tutup semua sekali, tak sah salat. Tidak sah salatnya.
Baik Ustaz, kita teruskan lagi untuk soalan berikutnya berkaitan dengan ibadah haji Ustaz. Ada sahabat kita bertanya Ustaz. Okay, kita lihat di talian WhatsApp konti kita yang bertanya di sini. Ustaz, bolehkah pergi haji dengan berhutang semata-mata untuk temankan ibu? Sebab pergi haji bersama agensi swasta yang mungkin agak mahal kosnya, tapi dia buat hutang, pinjaman duit Ustaz untuk pergi haji. Bagaimana Ustaz? Waalaikumsalam kepada yang bertanya. Boleh, sudah tentu boleh. Berhutang beli kereta pun boleh. Berhutang beli mesin basuh pun boleh. Ini berhutang pergi melaksanakan ibadah sudah tentu boleh, itu pasti. Berhutang ini hukumnya harus. Berhutang hukumnya harus. Sekiranya seorang itu mempunyai anggaran bagaimana dia boleh bayar hutang tersebut. Dia mempunyai sumber yang dia boleh bayar secara bulanan misalnya untuk melunaskan hutangnya. Dan sudah pastilah hutang yang dia lakukan itu bukan hutang yang terlibat dengan riba. Itu asas, tak perlu saya sebutkan. Soalan yang lebih wajar, adakah afdal ataupun adakah digalakkan, begitu. Adakah digalakkan, sekarang ni saya tak ada duit, tapi adakah digalakkan, ditarghib, diberi semangat untuk saya berhutang lalu dapat pergi haji? Maka dalam konteks soalan yang ditanya tadi, dengan niat untuk berkhidmat kepada ibu yang bakal pergi melaksanakan haji, dan mungkin panggilan haji untuk dirinya daripada pihak rasmi itu tidak dapat, tetapi kalau melalui swasta itu ada harapan dengan niat untuk berkhidmat kepada ibunya, maka di sini dia lebih daripada hanya urusan haji. Dia lebih. Di situ ada yang disebut sebagai birru berbakti kepada ibu. Di sini sebenarnya ada tambahan, berhutang untuk melaksanakan haji dan berhutang untuk berbakti kepada ibu. Dalam konteks soalan ini, maka ia digalakkan untuk berbuat demikian dengan syarat dia mempunyai perancangan dan dia sedar sumber-sumber yang dia boleh dapatkan bagi melunaskan hutang pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Okay, alhamdulillah, jelas Ustaz di situ. Jadi kita boleh buat persiapan Ustaz, kalau ada niat kita, azam kita untuk ibadah haji, boleh laksanakan sedemikian insya-Allah. Okey Ustaz, berkaitan lagi dengan ibadah kurban. Okey, ini berkaitan dengan haiwan kurban Ustaz. Seperti macam umur lembu untuk dikorbankan, adakah ikut tahun Mazhi atau Hijrah Ustaz? Bagaimana? Umur lembu adalah mengikut tahun hijrah. Itu pasti. Kerana segala nombor-nombor dalam syarak ni, maka nombor-nombor itu adalah menggunakan hijrah. Bila dalam hadis sebut tentang sesuatu nombor, contohnya sebut bulan, maka bulan yang dimaksudkan adalah bulan hijrah, walaupun tak disebut. Kerana syarak tidak pernah mengenal bulan syamsiah. Itu bukan bulan yang berada dalam uruf syarak. Uruf syarak itu maksudnya uruf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka umur bagi lembu itu adalah umur daripada segi tahun hijrahnya. Satu tahun hijrah itu berapa hari, dan sekiranya lembu itu telah mencapai hari tersebut, maka ia dikira sudah cukup tahunnya, setahun ataupun 2 tahun. Kambing biri-biri setahun, kambing biasa 2 tahun, unta 5 tahun dan lain-lain. Okay, Ustaz, baik, mungkin soalan yang terakhir juga Ustaz yang kita dapat di sini, ada 2 soalan dekat sini Ustaz. Okey, yang pertama soalan beliau, Ustaz, boleh tak solat zuhur atau maghrib berimamkan orang yang qada solat subuh sebab dia tak tahu? Okey. Yang kedua, solat duha boleh dibuat, adakah solat duha boleh dibuat secara berjemaah? Dan solat sunat apa yang tak boleh buat berjemaah Ustaz? Sedikit pencerahan. Orang yang mengerjakan solat tunai
menjadi makmum kepada orang yang mengerjakan solat qada. Adakah boleh sedemikian? Boleh. Boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Bagaimana pula kalau solat tunai dan solat qada itu adalah solat yang berbeza? Subuh imamnya makmum maghrib, subuh imamnya makmum isyak zuhur. Dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi imam habis mayang dulu subuh, dan makmum akan lambat habis. Ada baki lagi 1 rakaat kalau dia sembahyang maghrib, ada baki lagi 2 rakaat kalau dia sembahyang isyak. Bagaimana makmum ini akan lakukan? Dia akan lakukan seperti orang masbuk. Seperti mana kalau kita masbuk, imam bagi salam, kita ada baki rakaat, kita buat apa? Kita bangun. Bangun tambah 1 lagi rakaat. Bangun tambah lagi 2 rakaat. Namun kalau bicara daripada segi afdal, maka tidak afdal untuk orang yang sembahyang tunai sembahyang belakang orang yang sembahyang apa? Orang yang sembahyang qada. Daripada segi boleh, itu jelas, memang boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i macam mana pun boleh. Imam sembahyang maghrib, dia sembahyang subuh. Imam sembahyang isyak, dia sembahyang subuh, boleh. Boleh. Dia lebih konflik lagi tu. Iaitu dia dah habis sembahyang, imam tak habis lagi. Itu nak buat macam mana pula? Dia dah 2 rakaat, imam baki lagi 2 rakaat. Apa yang dia akan lakukan ketika imam bangun rakaat yang ketiga, dia duduk, tak boleh ikut. Kerana tidak ada subuh 3 rakaat. Dia ada 2 pilihan. Sama ada dia mufaraqah, meninggalkan imam dan memberi salam sendiri, atau dia tunggu sehinggalah imam duduk, baca tasyahud akhir dan memberi salam bersama imam. Kedua-duanya adalah pilihan, tetapi yang lebih afdal dia tunggu sehinggalah memberi salam bersama dengan imam. Kemudian soalan yang kedua berkaitan dengan salat duha. Adakah salat duha itu boleh dilaksanakan berjemaah? Ibarat yang digunakan oleh ulama, mubah, harus. Solat duha dan solat-solat sunat yang lain kecuali tarawih dan sembahyang witir pada bulan Ramadan tidak disunatkan kita buat secara berjemaah. Tetapi kalau dibuat juga berjemaah, itu soalan dia. Tidak disunatkan, itu jelas. Tetapi kalau dibuat juga secara berjemaah, hukumnya apa? Hukumnya mubah. Apa maksud hukumnya mubah? Tidak ada tambahan pahala. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Mubah. Tidaklah kalau dia buat jemaah tu ada tambahan pahala berjemaah, tak ada. Itu maksud mubah. Kecuali kalau dilakukan secara berjemaah itu untuk ta'lim, untuk ajar. Untuk ajar. Contohnya kadang di sekolah dibuat ni untuk ajar anak-anak sekolah ni untuk sembahyang duha. Kalau ada tujuan ta'lim, maka di situ ada plus. Ada plus niat yang baik, maka dia akan dapat pahala min haisu bertujuan untuk mendidik dan ta'lim, maka hukumnya harus. Kerana Nabi juga pernah sembahyang sunat, misalnya tahajud ke sembahyang sunat biasa berjemaah bersama dengan beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan apakah sembahyang sunat yang boleh buat secara berjemaah, yang tak boleh buat secara berjemaah. Tak boleh buat. Jadi istilah tak boleh itu tak ada. Tak boleh itu tak ada. Hukumnya harus. Tidak disunatkan berjemaah. Yang disunatkan berjemaah saya dah sebut tadi, sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah, sembahyang raya, sembahyang gerhana, sembahyang minta hujan, di samping 2 sembahyang saya bukan tadi, sembahyang tarawih, sembahyang witir di dalam bulan Ramadan. Adapun sembahyang sunat yang lain, sembahyang qabliyah, sembahyang ba'diyah tidak disunatkan berjemaah. Tapi kalau buat berjemaah, hukumnya adalah mubah dengan satu syarat, iaitu janganlah masyarakat awam memahami secara salah bahawa sembahyang ini memang disyariatkan berjemaah. Jangan sampai macam tu. Maka menjadi tugas pendidik dia, di samping dia buat sembahyang solat hajat berjemaah, dia bagi tahu kepada makmum dia, ini kita buat ni untuk memberi galakan, tetapi sembahyang jemaah ni, sembahyang hajat ni boleh saja buat bersendirian. Kalau disertakan peringatan itu, insya-Allah tak ada masalah.
Amin. InsyaAllah. Ustaz, jelas apa yang kita bincangkan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang sudi hantarkan soalan pertanyaan. InsyaAllah kalau ada soalan-soalan ini kita cuba bawa untuk pertemuan yang akan datang menerusi siaran Tahsinul Ibadah di Radio IKIM ini. Ustaz, di hujung ni sedikit Ustaz kata-kata akhir pesan-pesan kita Ustaz sebagai penutup. Silakan. Kita mendoakan yang telah